Assalamualaikum, salam sejahtera. Assalamualaikum, salam sejahtera. Puan Kamaria dah ada? Puan Kamaria? Puan Kamaria? Puan Kamaria dah ada ke? Boleh dengar suara saya? Siapa yang share? Puan Kamaria, dah ada ke? Dah ada ke bersama-sama dengan kami? Okey, cuma suara agak perlahan. Suara Puan, okey, Puan Kamaria lah belum ada respon lagi ya. Tunggulah sekejap. Jangan telefon Puan Kamaria tu. Okey. Kita nak mula sekejap lagi, tapi saya sedang menunggu Puan Kamariah ni sekejap ya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dengar tak suara saya? Alhamdulillah, Puan Kamariah dah ada. Suara Puan sangat jelas Puan. Okey, terima kasih Puan Kamariah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kita mula kembali bersama-sama dengan dalam taklimat pengoperasian Catch-up Plan KPM Perkasaku, dan seperti yang saya beritahu tadi dalam jadual kita hari ini kita ada perkongsian daripada seorang pengajar dan seorang guru besar. Jadi dengan ini saya persilakan Puan Kamariah binti Cik Ngah, Pengetua dari SMK Seri Indah, untuk berkongsi bersama-sama dengan kita tentang perancangan KAP 2. Dipersilakan Puan Kamariah. Puan Kamariah, suara saya ke yang tak dengar kan? Puan Kamariah? Puan Kamariah? Puan Kamariah boleh dengar suara saya ke? Tak dengar. Tak dengar ya suara saya? Okey, alhamdulillah suara moderator. Okey, jelas. Okey, alhamdulillah. Sekarang ni jelas tak suara saya? Saya rasa suara saya jelas kot, tapi saya tak dengar lagi suara Puan Kamariah.
Saya tak dengar suara di pihak sana. Okey, sekarang saya dah dengar suara Puan Kamaria. Okey, jadi Puan Kamaria, kita mulakan ya, dan rakan-rakan sekalian, kita dengarkan perkongsian tentang program Catch Up Plan ini dan bagaimana sekolah SMK Seri Indah ini membuat perancangan tentang Catch Up Plan dua ini. Okey, dipersilakan Puan Kamaria. Okey, saya keluar dulu, saya masuk balik. Oh, nak keluar dulu masuk balik. Okey, okey, okey. Puan Kamaria nak keluar dulu ya? Okey. Kita sekarang ni sedang menunggu Puan Kamaria sekejap ya. Sebab tadi katanya ada masalah teknikal. Kalau tengok dari ruang chat ini, ada yang kata suara saya yang tak jelas, suara Puan Kamaria jelas. Tak tahulah saya mana satu, tapi Puan Kamaria sekarang ni dia keluar dulu dan dia akan log in masuk balik semula. Kita tunggulah sekejap ya. Jadi seperti yang telah saya terangkan pagi tadi, petang ni kita ada dua slot lagi lah ya, slot perkongsian tentang bagaimana nak merancang strategi pelaksanaan KAP 2. Kemudian kita juga akan dengar tentang rumusan sesi taklimat sepanjang hari ini, dan dalam rumusan nanti kita akan dapat tahu tentang apakah yang kita patut buat selepas kita menghadiri taklimat pengoperasian KPM Perkasaku siri 3 ini. Jadi sebab itulah saya mohon sangat-sangat daripada semua rakan-rakan dari JPM, dari PPD, pengetua guru besar, seterusnya rakan-rakan guru, kekallah bersama-sama dengan saya sehingga ke akhir taklimat ini ya. Okey. Kemudian nanti pada akhir sebelum kita tamat taklimat ini nanti, saya juga akan terangkan sedikitlah bagaimana nak menggunakan nak mendapatkan maklumat berkaitan dengan taklimat siri 1, siri 2, siri 3 nak dapat di mana, apa lagi maklumat yang kita boleh perolehi daripada sumberku dan sebagainya lah, dengan harapan selepas ini semakin ramai pelawat yang akan menggunakan sumberku KPM Perkasaku itu. Okay. Jadi sekarang ni mana Puan Kamaria ya? Belum masuk lagi. Tahu sekejap Kalau kita jemput Cik Senin dulu. Nah. Sekejap. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dengar tak suara saya? Dengar tak suara saya? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang berusaha Tuan Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Tuan Haji Azman bin Haji Adnan, Timbalan Pengarah BPK, pegawai-pegawai BPK, pegawai-pegawai Jabatan Pendidikan Negeri, pegawai-pegawai pendidikan daerah seluruh Malaysia, pengetua-pengetua, guru besar, guru-guru yang saya hormati sekalian.
Syukur Alhamdulillah kehadrat ilahi kerana pada petang yang berbahagia ini dapat kita bersama-sama dalam perkongsian program KPM Perkasaku. Terima kasih kepada Tuan Pengarah dan juga pegawai BPK kerana telah memberi ruang dan peluang kepada saya untuk berkongsi bagaimana kami di SMK Seri Indah Selangor melaksanakan ya program KPM Perkasaku dan merancang catch-up plan bermula pada 1 September 2021 sehingga Februari 2022. Dan saya perkenalkan diri saya, iaitu saya Puan Kamariah binti Cik Ngah, merupakan pengetua SMK Seri Indah. Ya. Next slide. Okey, ini saya perkenalkan latar belakang sekolah saya, iaitu sekolah saya telah beroperasi selama 26 tahun, ya. Dan lokasi kami adalah lokasi sekolah bandar, terletak di bawah pentadbiran Pejabat Pendidikan Daerah Petaling Perdana Negeri Selangor, dan sekolah kami dikelilingi oleh pusat pendidikan dan juga pentadbiran Putrajaya. Dan guru kami pada tahun ini adalah seramai 86 orang. Dan untuk makluman semua, sekolah ini telah diterajui oleh 8 orang pengetua dan bilangan murid kami pada tahun 2021 adalah 951 orang. Okey, next slide. Okay, ini adalah carta organisasi pengurusan dan pentadbiran SMK Seri Indah pada tahun 2021. Yang mana saya telah dibantu oleh 4 orang penolong kanan dan juga 4 orang guru kanan mata pelajaran. Okay, next slide. Okay, ini adalah pelaksanaan catch-up plan yang dirangka oleh BPK. Ya. Daripada kalau kita tengok ya, bermula 20 Januari hingga 31 Ogos, ya. Pelaksanaan 70% ya KAK ya. Ini pun telah diterangkan oleh pegawai BPK sebelum ini ya. Okey, next slide. Okey, untuk SMK Seri Indah atau saya akan panggil dengan nama Seindah ya, untuk Seindah Januari hingga Ogos 2021 ya, kita sedia maklum ya bahawa PDP kita adalah secara PDPR dan juga secara bersemuka. Kita bersemuka hari itu hanya 2 bulan sahaja ya, dan untuk SMK Seri Indah ya, kami telah menggunakan kaedah PDP ya. Seperti kalau kita tengok ya, projek based learning online kami telah lakukanlah ya, modul berfokus ya, yang mana kami membagi agihan ya, memberi pengagihan modul-modul kepada murid ya, dan juga kami menggunakan platform Delima untuk PDPR ya, itu aplikasi seperti Quizy, Jamboard, Walkwell, Canvas dan sebagainya lah ya. Dan kita tengok antara Januari hingga Ogos 2021 ya, PDP sama ada secara bersemuka ataupun secara PDPR iaitu online atau offline ya. Kurikulum kandungan asas kurikulum iaitu KAK sehingga Ogos adalah lebih kurang 80% ya. Guru dapat menghabiskan 70%. Maknanya kami berada di landasan lah, di track yang betul ya. Cuma 20% lagi kurang daripada 70% ya. 20% guru kurang daripada 70% KAK ya. Okey. Jadi semasa PDP secara PDPR ataupun bersemuka, kaedah-kaedah yang kami gunakan seperti yang telah saya paparkan ya. Okey, next slide.
Okey, bermula 1 September 2021 sehingga Disember 2021 ya. Kita dapati ya semua tingkatan ya telah ya menghabiskan KAK ya, kecuali cuba next slide ya, next slide. Ya, semua tingkatan telah dihabiskan ya KAK-nya kecuali subjek matematik bagi tingkatan 1 sebanyak 5%, tingkatan 2 juga sebanyak 5% ya bagi subjek matematik. Subjek lain ya alhamdulillah telah dihabiskan. Begitu juga dengan tingkatan 3, tingkatan 4 ya serta tingkatan 5 ya. Untuk eksperimen sains sebab ya semasa bersemuka ya kita hanya ada waktu yang singkat sahaja pada bulan 3 dan 4 hari itu. Jadi kami sambung lagi eksperimen sains sehingga sekarang lebih kurang 5% ya. 5% yang kami dah laksanakan, maknanya eksperimen sains 4 daripada 8 eksperimen sains bagi tingkatan 1 ya telah kami laksanakan, maknanya masih ada berbaki lagi 4. Bagi tingkatan 2 3/6 eksperimen sains ya. Tingkatan 3 5 daripada 7, tingkatan 4 3 daripada 7 dan juga tingkatan 5 5 daripada 7. Jadi insya-Allah ya dengan adanya PDP secara bersemuka ini, insya-Allah ya eksperimen sains kami dapat menghabiskan KAK yang sepatutnya kami habiskanlah ya. Okey, di sini ya subjek yang belum mencapai 100% bagi kandungan asas kurikulum, mereka akan menggunakan pelbagai kaedah PDP, antaranya ya kita menggunakan modul berfokus ya, modul berfokus, juga bahan-bahan PDP yang lain yang mana kita ambil ya daripada sumberku, iaitu repositori bahan sokongan PDP digital, dan juga kami menggunakan D5. Pada masa ini ya PBD dilakukan secara berterusan oleh guru-guru ya untuk mengenal pasti tahap penguasaan murid-murid ya dalam PDP ya. Okay, kami juga ya melaksanakan pentaksiran formatif dan sumatif kepada anak-anak seindah itu secara online bagi mengenal pasti ya tahap penguasaan mereka ya. Okay, next slide. Okay, ini adalah analisis ya tahap penguasaan PBD bagi kelas asas mereka. Jadi kami dapat mengenal pasti kategori murid ya ada di dalam kelas peralihan, dan puratanya adalah murid kelas peralihan ini berada di TP 3 dan 4 ya bagi semua subjek ya. Namun begitu masih terdapat murid yang berada dalam kategori TP 1 dan TP 2 ya. Seperti yang telah diterangkan oleh Dr. Nurzihan, TP 1 dan TP 2 adalah titik permulaan yang mana mereka ini berada di kelompok kerana beberapa ini kerana beberapa sebab ya. Contohnya mereka tidak menyertai PDPR ya. Tidak menghantar tugasan atau sebagainya, yang mana sukar untuk guru-guru membuat pentaksiran. Sekiranya mereka ini menyertai PDPR dan juga memberi kerjasama untuk menghantar tugasan ya, mereka mungkin berada di TP yang paling tinggi. Dan kita dapati di sini ya bagi bahasa Inggeris kelas peralihan ini TP 5 dan TP 6 sudah ada 16% ya.
TP3 dan TP4 bahasa Inggeris sudah berada di 84% ya. Dan TP1 dan TP2 bagi bahasa Inggeris adalah kosong. Begitu juga dengan bahasa Melayu. Bahasa Melayu masih ada 16% untuk TP1 dan TP2 ya. Untuk amalan bahasa Melayu terdapat 19% ya, 19% murid-murid berada di TP1 dan TP2. PSV semua berada di TP3 dan 4 ke atas, PJPK 3% ya. Begitu juga dengan bahasa Cina, 100% sudah berada di TP3 ke atas, juga bahasa Tamil. Okay, next slide. Okay, ini adalah analisis tahap penguasaan PBD bagi tingkatan 1. Yang mana puratanya juga kalau kita tengok ya, untuk tahap 1 ini di warna hijau ya, warna hijau, TP3 dan 4 warna biru, TP5 dan 6 warna kuning. Untuk TP1 dan TP2, kalau kita tengok data ini, kita dapati bahawa matematik ya, masih terdapat 85 murid daripada 256 murid ya, masih berada di TP1 dan TP2 ya. Sains 25 orang ya, masih berada di TP1 dan TP2. Begitu juga dengan PSV 23 orang. Okey, kebanyakan murid yang berada dalam kategori ini adalah disebabkan ya tidak menyertai PDPR ya. Mereka juga ya tidak memberi respon ya semasa PDPR, dan juga kalau mereka menghantar jawapan pun jawapan yang tidak lengkap. Jadi sukar untuk guru untuk membuat pentaksiran kepada mereka ya masa PDPR. InsyaAllah ya, apabila kita dah dapat bersemuka, guru-guru ya dapat meningkatkan lagi ya tahap penguasaan murid ini daripada TP1, TP2 kepada TP3 dan seterusnya. Okey, seterusnya kita tengok next slide ya, analisis penguasaan tahap PBD tingkatan 2. Okey, keseluruhan murid tingkatan 2 juga kalau kita tengok di sini ya, TP3 dan TP4 ya warna kuning ya, TP1 warna merah 1 dan 2, yang warna hijau adalah TP5 dan TP6 ya. Dan kalau kita tengok purata di sini juga, anak-anak seindah bagi tingkatan 2 ya telah menguasai atau telah mencapai TP3 dan ke atas ya. Dan sini kalau kita tengok berdasarkan data yang diberikan ya, data PBD yang kami terima, PSV masih ada lagi ya 28 orang berada di TP1 dan 2. Ya, bagi sains ada 6 orang, geografi ada 7 orang. Sama juga alasannya kenapa murid ini masih berada dalam kelompok ini ialah kerana mereka tidak menyertai PDPR ya, juga tidak menghantar tugasan. Okey, next slide. Okey, ini adalah analisis tahap penguasaan PBD bagi tingkatan 3. Ya, tingkatan 3. Okay, untuk makluman semua ya, TP1 dan 2 adalah berwarna biru, ya, TP3 dan 4 berwarna merah, ya. TP5 dan TP6 adalah berwarna hijau, ya. Dan kita dapati ya, murid ini juga sudah ya berada di telah melepasi TP3 dan ke atas. Cuma beberapa subjek ya, contohnya RBT. Masih ada lagi 53 murid ya yang berada di TP1 dan TP2 ya, geografi 34 orang ya, TP1 dan TP2, sains 26 orang, matematik 30 orang, bahasa Inggeris 22, bahasa Melayu 11. Okey. Mereka ini juga ya seperti biasa ya tidak menyertai PDPR ya, seperti yang telah diketahui oleh umumlah ya. Untuk RBT ya, kenapa mereka ini masih ramai berada dalam kelompok TP1 dan TP2?
kerana mereka tidak menghantar kerja khusus. Sekarang ini dalam proses mengumpul balik kerja-kerja khusus yang boleh meningkatkan tahap penguasaan murid-murid daripada TP2 seterusnya kepada TP3, 4, 5 dan 6. Dan untuk makluman semua, walaupun kita telah bersemuka tetapi masih ramai yang belum hadir ke sekolah. Ini disebabkan kemungkinan ibu bapa bimbang untuk menghantar anak-anak mereka ke sekolah. Jadi ini juga menyukarkan kami untuk membuat pentaksiran. Okey, slide seterusnya. Ini adalah analisis tahap penguasaan PBD bagi tingkatan 4 Warna hijau, warna biru adalah TP1 dan 2, merah untuk TP3 dan 4 dan hijau adalah TP5 dan TP6 Jadi kalau kita tengok di sini untuk grup TP1 dan 2 masih ada bagi subjek bahasa Inggeris, matematik, sejarah, sains dan juga PSW serta grafik komunikasi. Dan bilangannya tak lebih daripada 20 orang. Okey. Jadi mereka ini juga seperti yang saya terangkan tadi, alasan-alasan kenapa mereka masih berada dalam kelompok ini adalah kerana mereka tidak menyertai PDPR. Okey, slide seterusnya. Okey, analisis murid cicir PDP iaitu bilangan murid yang tidak pernah menyertai PDPR Kalau kita tengok untuk peralihan semua hadir warna hijau tak nampak di situ. Untuk warna biru muda tu adalah tingkatan 1 seramai 16 orang. Untuk tingkatan 2 hanya 3 orang sahaja. Tingkatan 3 kita tengok di sini tingkatan 3 ni 53 orang. Sebab itulah kalau kita tengok tadi TP1, TP2 untuk tingkatan 3 ni masih ramai kelompok yang mendapat TP1 dan TP2 Okey, untuk tingkatan 4 warna biru seramai 13 orang. Okey, bilangan murid yang tidak hadir PDP. Maksudnya secara bersemuka ataupun secara PDPR. Maknanya mereka tidak hadir daripada bulan Januari sampailah November. Ini kerana kalau kita tengok di sini untuk peralihan warna coklat ada 1 orang Okey, warna hijau adalah tingkatan 2 seramai 7 orang. Tingkatan 1 warna kuning ada 2 orang dan tingkatan 3 tingkatan 3 situ ada 1 orang. Okey. Untuk murid yang cicir yang tidak hadir PDP ini untuk makluman semua, mereka adalah terdiri daripada murid yang memang mahu berhenti sekolah tetapi masih belum membuat permohonan untuk berhenti. Sebab bila kita telefon tanya mereka nak berhenti tetapi tidak datang ke sekolah untuk mengisi borang permohonan berhenti. Sebab pihak sekolah tidak boleh membuang murid-murid ini kerana tidak hadir ke sekolah atau tidak menyertai PDPR. Okey, bagi murid cicir PDPR PDPR kita tengok sebab-sebabnya ialah yang pertama tiada peranti iaitu tiada gadget yang mana seperti yang telah kita sedia maklum ada kalangan murid kita ini murid yang mampu dan murid yang tidak mampu. Dan untuk makluman rakan-rakan semua, seramai 65% murid-murid kami adalah murid B40 iaitu miskin bandar Kalau ada peranti pun mereka berkongsi dengan ibu bapa
ya ataupun adik-beradik. Jadi sukar untuk mereka masuk ke kelas PDPR. Ya, kalau mereka boleh buat tugasan pun apabila mak ayah balik bekerja, ya. Okay, juga tiada motivasi diri. Ada kalangan anak-anak kami, ya, anak-anak seindah ini, ya, malam bermain gadget, ya, dan siang lambat bangun. Saya rasa itu pun masalah global juga, ya, untuk student kita. Jadi tiada motivasi diri. Ada yang bekerja, ya, membantu keluarga kerana terkesan dengan pandemik COVID, ya. Dan juga kalau kita tengok, ya, ada yang sakit, ya. Ada murid kami yang sakit 2 orang, iaitu sakit kanser, ya. Jadi susah untuk dia masuk dalam PDPC kami lah, ya. Dan tindak susul yang telah pihak sekolah ambil ialah untuk yang tiada peranti, ya, kami ya, telah menerima sumbangan peranti dan data daripada pihak-pihak NGO sebanyak 40 buah, ya, iaitu tablet, ya, 40 buah tablet. Untuk murid yang tiada motivasi ini, ya, kaunselor telah menghubungi ibu bapa, ya, menghubungi juga murid mendapatkan maklum balas kenapa mereka tidak menyertai kelas PDPR. Ya, kaunselor juga, ya, telah membuat ziarah cakna, ya, bagi memberi sokongan kepada murid-murid yang kurang motivasi dengan keizinan ibu bapa mereka. Dan setiap hari, ya, kaunselor membuat program 1 hari 1 info minda sihat, ya, bagi menarik, ya, anak-anak seindah, ya, untuk menyertai kelas PDPR. Dan program motivasi juga telah dilakukan oleh kaunselor secara online, ya. Di samping itu, kepada murid-murid yang tidak mempunyai peranti atau kita tidak mahu mereka ni ketinggalan, jadi pihak sekolah, ya, telah mengagihkan modul bercetak kepada murid-murid. Sebanyak 2 kali, ya, kami agihkan, iaitu pada bulan April dan juga bulan September baru ni, ya, yang mana parents, ya, datang mengambil modul-modul yang telah disediakan oleh pihak sekolah. Dan selepas dalam beberapa ketika, ya, ibu bapa akan menghantar jawapan-jawapan modul tersebut kepada pihak sekolah. Malangnya ada di kalangan ibu bapa atau murid-murid, ya, tidak menghantar modul yang diberikan. Maknanya tiada, susahlah untuk ditaksir, ya, murid-murid ini. Okey. Seterusnya, slide seterusnya. Slide seterusnya. Sebentar, ya. Okey, hasil yang kita dapat, ya, daripada analisis data penguasaan tahap murid tersebut, ya, maka kita dapat mengenal pasti tahap penguasaan murid mengikut kategori TP1 dan TP2, TP3 dan TP4 serta TP5 dan TP6. Jadi ujian diagnosis yang sekolah lakukan, ya, sehingga November 2021 adalah untuk mengkelompokkan murid dan guru dapat merancang intervensi yang bersesuaian, ya. Guru dengan professional judgement mereka masing-masing, ya, yang tahu murid dalam maknanya guru sendiri yang tahu mana murid dia berada di kelompok TP1, TP2 iaitu murid lemah ataupun murid yang tidak ada PDPR dan sebagainya, ya. Dan guru juga dapat merancang, ya, intervensi yang sesuai bagi murid-murid ini, ya, bagi mereka mencapai TP yang selayaknya. Okey, bagi murid yang mendapat TP3 dan TP4, ya, kami telah membuat program untuk pengukuhan dan pengayaan, ya, kepada murid-murid tersebut, ya.
Okey, murid-murid ini akan diberi intervensi oleh guru-guru seperti pembelajaran terbeza mengikut tahap dan penguasaan murid. Mereka juga menggunakan modul berfokus berdasarkan topik. Ya. Okey, jadi sini apa yang kami rancang untuk catch up plan kedua fasa kedua iaitu daripada bulan Januari hingga Februari 2022 ya. Yang pertama kami akan membuat PBL iaitu project based learning berdasarkan subjek masing-masing. Contohnya untuk PBL ini geografi, sejarah, subjek STEM, RBT dan lain-lain, dia ada projek masing-masing yang mesti disiapkan ataupun kerja khusus yang dia mesti siapkan. Ya. Okey, kami juga adalah sekolah TS25 kohort 5. Dan kalau kata dalam modul TS25 ada KMR iaitu kefahaman melalui reka bentuk itu gabungan beberapa subjek, contohnya subjek geografi, subjek sejarah, sains, matematik, RBT, pendidikan Islam dan pendidikan moral, bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, yang mana kami gabungkan subjek-subjek ini untuk terlibat dalam KMR bagi menghasilkan satu produk. Okey, bagi contohnya katakan murid tingkatan 3 Bagi KMR tingkatan 3 kami memilih big idea-nya adalah subjek geografi iaitu persekitaran persekitaran yang akan melibatkan gabungan seperti subjek sains subjek sejarah, subjek matematik, RBT Contohnya, big idea-nya adalah kita ingin menghasilkan baja kompos baja kompos daripada persekitaran yang ada di sekitar sekolah kami, ada ranting kayu, ada daun-daun. Jadi kita nak hasilkan baja kompos. Jadi big idea untuk KMR ini adalah daripada sains iaitu menghasilkan baja kompos. Tetapi geografi akan join bersama kita integrasikan subjek-subjek ini. Geografi akan join bersama bagi persekitaran. Sejarah akan join bersama untuk membuat pentaksiran bagi bagaimana sejarah baja kompos diperkenalkan. Begitu juga dengan matematik. Jadi berdasarkan kepada KMR ini tahap penguasaan murid-murid daripada TP1 dan TP2 akan meningkat kepada TP3, 4, 5 dan 6. Ini kerana pada masa itu guru-guru boleh membuat pentaksiran, boleh membuat penilaian berdasarkan rubrik subjek masing-masing. Murid hanya menghasilkan satu produk sahaja, tetapi boleh dinilai daripada pelbagai subjek mengikut rubrik masing-masing. Okey, kami juga telah merancang untuk membuat catch up plan bagi pendekatan bertema. Iaitu gabungan juga beberapa subjek iaitu contohnya sejarah, PSV, pendidikan moral dan pendidikan Islam. Contohnya kami contohnya tajuk pakaian tradisional. Jadi integrasi daripada pelbagai subjek ini, contohnya pakaian tradisional ada juga dalam tajuk sejarah, ada juga dalam tajuk PSV, ada juga dalam tajuk pendidikan moral dan juga pendidikan Islam, maka mereka menghasilkan buku scrap. Jadi di sini kalau kita tengok murid menghasilkan satu bahan tetapi boleh dinilai oleh dari berbagai sudut dari berbagai subjek. Okey. Kami juga akan menggunakan SEF iaitu Student Enriched Learning Framework
Okey, kalau kita tengok untuk SAF ini, ya, murid-murid yang berada di TP 5, TP 6, ya, dan mereka ini, ya, boleh dijadikan sebagai guru muda, iaitu boleh membimbing rakan-rakan mereka. Kerana student di TP 5 dan 6 ini, mereka boleh mencari bahan-bahan sendiri. Mereka boleh mencari pembelajaran sendiri dan boleh membantu rakan-rakan yang kurang menguasai. Ya, jadi kami akan wujudkan guru muda kepada murid-murid ini. Okey, modul berfokus, ya, iaitu bagi murid-murid di TP1, TP2 yang memang terkesan kerana tidak menghadiri kelas PDPR, ya, guru-guru akan, ya, memberi modul berfokus, iaitu untuk murid yang dalam pemulihan, murid yang sederhana dan juga untuk murid yang TP 5 dan 6 iaitu pengayaan, ya. Jadi di sini di dalam satu kelas, ya, ada 3 modul yang berbeza, ya. Ada 3 modul yang berbeza. Okey, modul berfokus ini juga adalah strategi M2P, iaitu mampatan, pecutan dan pengayaan, dan modul yang diberikan adalah secara berbeza mengikut tahap pencapaian murid, ya. Okey, amali bersemuka dan kerja khusus, ya, secara real, secara bersemuka, ya. Sekarang ini, ya, murid-murid tingkatan 1, 2, 3, 4 dan 5, ya, menjalankan amali di dalam eksperimen, ya, eksperimen projek atau polio di dalam kelas, ya. Guru-guru, ya, telah mengambil tindakan-tindakan ini. Okay. Jadi ini antara perancangan bagi sekolah kami untuk kecap plan bagi fasa 2. Okey, seterusnya. Ini adalah antara, ya, bukti-bukti, ya, pengagihan modul bercetak yang telah kami berikan kepada murid-murid semasa PKP, ya, yang mana modul-modul yang telah diberikan kepada murid-murid, ya, dipulangkan balik, kami letak dalam kontena dan guru-guru datang, ya, mengambil bahan tersebut untuk disemak dan juga membuat pentaksiran, ya. Okey, next slide. Okay, kami juga, ya, menggunakan TV pendidikan yang mana kalau kita tengok, ya, guru kami iaitu Puan Idah ini, ya, telah beberapa kali, ya, berada di Didik TV bagi subjek asuhan dan pendidikan awal kanak-kanak. Jadi pelbagai kaedah PDP yang kami berikan. Okey, next slide. Okey, ini adalah contoh-contoh, ya, PDPR yang guru-guru kami lakukan, ya. Contoh kita tengok simulasi amali virtual lab, itu adalah seorang guru sains di tingkatan 2, ya. Dia mengambil video, ya, bagaimana untuk, ya, membuat eksperimen, ya, dan diberi kepada murid. Selepas itu murid akan menghantar balik video eksperimen, ya, kepada guru-guru untuk dibuat penilaian, ya. Dan ini adalah antara simulasi-simulasi yang diajar oleh guru-guru kami secara PDPR pada masa PKP hari itu, ya. Okey, next slide. Okey, ini antara, ya, pembentangan anak-anak seindah, ya, semasa PDPR, ya, yang mana mereka menggunakan Jamboard, ya, Microsoft Word, ya, soalan-soalan kebat, ya. Okey, untuk murid yang berada di TP 5, TP 6, ya, kami telah menyediakan modul kebat, ya, bagi proses pengayaan.
Okay, next slide. Itu saja. Sekian, terima kasih. Terima kasih Puan Kamaria, pengetua dari SMK Seri Indah. Satu perkongsian yang jelas, sangat menarik, dan antara yang boleh saya kongsikan ataupun recap sebentar dapat sebentar tadi ialah antaranya Puan Kamaria ni telah mengadakan analisis tahap penguasaan PBD kan Puan kan? Ya, Kemudian betul. Puan juga telah membuat analisis murid cicir PDPR dan kemudian mengenal pasti apakah faktor murid cicir, kemudian ada juga tindak susul untuk mengatasi masalah keciciran tersebut. Kemudian antara tindak susul itu, Puan telah melaksanakan motivasi online, kemudian mengadakan program Linda Sihat dan mengadakan modul bercetak untuk murid-murid. Kan? Kemudian antara cadangan pelaksanaan KAP 2, Puan melaksanakan ataupun menggalakkan guru-guru menggunakan pendekatan yang bersesuaian dengan murid, antaranya problem project based learning, pendekatan bertema modular dan sebagainya. Kemudian menggunakan bahan self yang terdapat dalam sumberku, kemudian menggunakan model berfokus berdasarkan topik dan juga memanfaatkan TV pendidikan. Ada soalan dari ruang chat ini. Pertamanya Puan, Ya. soalannya ialah apa subjek sejarah dan juga PSB kalau boleh Puan kongsikanlah kan, apa yang cikgu itu buat sehingga murid menguasai tahap penguasaan. Jawab sikit sajalah Puan, saya rasa sebenarnya kalau boleh Boleh. okey, silakan. Okey, contoh katakan bertema tadi, ya, bertema. Contohnya tema pakaian tradisional, ya. Jadi dalam subjek sejarah dia ada pakaian tradisional, ya. Jadi dalam subjek PSV pun ada pakaian tradisional, ya, iaitu melukis. Kalau sejarah dia mencari bahan-bahan, ya, murid ini mencari bahan-bahan apa itu pakaian tradisional, gambar-gambar, ya. Dalam PSV, ya, mungkin dia boleh buat melukis pakaian tradisional, ya, dan juga boleh membuat satu buku scrap, ya. Jadi murid menghasilkan satu buku scrap yang boleh dinilai oleh guru sejarah, juga boleh dinilai oleh guru PSV. Mengikut rubrik masing-masing lah, mengikut DSKP yang ada dalam DSKP masing-masing. Menepati tak jawapan saya? Boleh tu Puan. Okey, Puan Hamidah kan, saya rasa dah ada pun jawapan bertulis untuk soalan Puan Hamidah, cara ataupun langkah yang perlu dilaksanakan sehingga ramai pelajar mendapat TP 456. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, saya jelaskan sekali lagi, taklimat pada hari ini sebenarnya fokusnya ialah untuk kita merancang KAP 2. Bagaimana kita nak merancang KAP fasa 2 nanti, okey. Jadi kalau untuk PBD ni sebagainya telah kita tangani sebentar tadi. Kemudian kalau ada lagi isu atau masalah lain perlu dirujuk kemudian lah. Mungkin ada sesi lain daripada BPK untuk PBD, insya-Allah. Okey Puan Kamaria, terima kasih banyak-banyak atas perkongsian yang menarik itu. Sekarang ni saya persilakan pula satu lagi perkongsian dari SK Taman Bukit Dahlia, Pasir Gudang, Johor, iaitu Encik Senin bin Kasim. Okey, dipersilakan Tuan. Terima kasih Puan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berusaha Tuan Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum, yang berusaha Timbalan Pengarah Kanan Bahagian Pembangunan Kurikulum, pegawai-pegawai Bahagian Pembangunan Kurikulum dan wakil-wakil daripada bahagian-bahagian di Kementerian Pendidikan Malaysia, Timbalan-timbalan pengarah Jabatan Pendidikan Negeri, pegawai-pegawai dari Jabatan Pendidikan Negeri dan pejabat pendidikan daerah seluruh negara, para pengetua, para guru besar, tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, saya memanjatkan kesyukuran kepada Allah SWT
atas ruang dan peluang yang diberikan oleh bahagian pembangunan kurikulum untuk saya berkongsi maklumat dalam taklimat pengoperasian program pemerkasaan pelaksanaan dan kurikulum bersama-sama JPN dan PBD. Saya Cikgu Muhammad Senin bin Kasim, Guru Besar SK Taman Bukit Dahlia, Pasir Gudang, akan berkongsi dengan tuan-puan program catch up plan sekolah kami sepanjang KPM Perkasaku dijalankan daripada bulan September tahun ini sehingga Februari tahun hadapan. Seterusnya, slide seterusnya. Okey, suka untuk saya memperkenalkan Sekolah Kebangsaan Taman Bukit Dahlia. SKTBD adalah salah sebuah sekolah daripada 74 buah sekolah rendah yang terletak di pinggir bandar Pasir Gudang dan di bawah pentadbiran Pejabat Pendidikan Daerah Pasir Gudang. Ia mula beroperasi sejak 2013 yang lalu dan telah ditadbir oleh 3 orang guru besar sejak awal penubuhannya. 2 orang guru besar sebelum ini telah bersara di sekolah yang sama, manakala saya meneruskan legasi kecemerlangan sekolah ini bermula pada tahun 2019. Seterusnya puan. Alhamdulillah, sejak 9 tahun yang lalu, pelbagai kejayaan telah kami raih. Sekadar berkongsi beberapa kejayaan sekolah yang sentiasa mengejar kecemerlangan institusi dan kemenjadian murid. Antaranya ialah Sekolah Showcase Pengajaran Abad ke-21, Sekolah Penarafan Cemerlang Kebat, Sekolah Dual Language Program, Sekolah Rintis Student Leaders Board, iaitu program kepimpinan murid tertinggi di negeri Johor, Sekolah Pilihan KPM untuk kerjasama Korea Malaysia Teachers Exchange Program iaitu COMTEP, Sekolah Showcase Microsoft dan beberapa lagi kejayaan yang lain yang tak dapat saya kongsikan di sini. Seterusnya puan. SK Taman Bukit Dahlia mempunyai seramai 1,487 orang murid dan dididik oleh 86 orang guru dengan dibantu oleh 6 orang staf serta pentadbir seramai 5 orang. Seterusnya tuan. Baik, pada awal pembentangan saya ini, saya akan ataupun saya lebih suka untuk berkongsi tentang latar belakang sosioekonomi para ibu bapa dan penjaga di sekolah ini. Sebab akhirnya nanti ia sangat relevan dengan dapatan-dapatan data yang akan saya ketengahkan. Jadi tuan-tuan dan puan dapat lihat di sini carta statistik pendapatan ibu bapa di SK Taman Bukit Dahlia menunjukkan lebih daripada 75% daripada mereka berpendapatan melebihi RM5,000 Malaysia. Malah 10% daripadanya berpendapatan melebihi RM20,000. Saya perlu mengaitkan hal ini untuk menunjukkan pertaliannya dengan kehidupan murid-murid saya yang berada dalam persekitaran yang baik, kalangan ibu bapa yang well educated, mempunyai asas pendidikan yang baik dan lebih terbuka dengan arus pemodenan. Namun masih ada murid-murid kami yang berada pada kelompok keluarga B40 yang memerlukan lebih perhatian oleh pihak sekolah. Next. Berikut pula adalah carta statistik peranti yang dipunyai oleh murid-murid SK Taman Bukit Dahlia. Kami membuat tinjauan penggunaan gadget murid semasa bermulanya pengajaran dan pembelajaran yang dilakukan di rumah. Terdapat 613 orang murid yang mempunyai peranti milik mereka sendiri, sama ada telefon, tablet atau komputer masing-masing. 610 pula berkongsi peranti dengan ibu bapa atau penjaga mereka, manakala selebihnya tidak menjawab kajiannya dan kami menganggap bahawa sebahagian daripada mereka tidak mempunyai peranti untuk menjalani PDPR. Daripada dapatan ini memperlihatkan 80% daripada murid kami dapat mengikuti PDPR sama ada secara online atau offline. Terusnya. Ini sangat relevan puan kalau dilihat di sini ialah data penglibatan murid PDPR yang kita ambil pada bulan September iaitu daripada sistem pelaporan SPDPR untuk bulan September dan bulan Oktober. Kita lihat di sini 34.90 murid telah pun mengikuti PDPR secara online, 48.61 mengikuti secara offline dan murid tidak mengikuti PDPR seramai ataupun 16.49. Jadi saya kata relevan dengan anggapan kita bahawa ada
sebahagian daripada murid kita tidak mempunyai peranti. Terusnya kita lihat pada bulan Oktober. Sila tuan. Pada bulan Oktober, begitu juga 45.36% boleh melakukan ataupun menjalankan PDPR secara online, 30.02 secara offline dan 24.62 tidak mengikuti PDPR. Kalau kita sebutkan murid tidak mengikuti PDPR ni, sebenarnya kita tak dapat kesan mereka, dan bila berhubung didapati murid ini kadang bukan berada di kawasan perumahan mereka, mereka berada di kampung bersama nenek, bersama datuk mereka, ya, itu yang dapat kita kesan, dan mereka tidak dapat dihubungi, ya, dengan melalui telefon. Betul, tuan? Walau bagaimanapun, murid-murid yang tidak dapat mengikuti PDPR ni ataupun ketiadaan peranti itu, tetap kami berikan tugasan-tugasan melalui kotak PDPR yang telah kami sediakan oleh pihak sekolah yang dikongsikan dari masa ke semasa, ya, sepanjang PDPR berjalan, ya, sehinggalah sekolah dibuka secara begini. Dalam slide ini, saya percaya tuan-tuan dan puan sudah berulang kali dimaklumkan berkaitan dengan program KPM Perkasku ini yang dilancarkan bermula pada September dengan melihat kepada kadar keciciran murid dalam pembelajaran sejak Januari hingga Ogos tahun ini. Fokus utamanya ialah membantu murid-murid pemulihan yang masih belum menguasai asas literasi dan numerasi. Dan seterusnya ialah membantu keciciran pembelajaran atau learning loss dalam kalangan murid dengan melaksanakan program pemulihan, pengukuhan dan pengayaan kepada mereka. Seterusnya, puan. Langkah utama dalam menjayakan KPM Perkasaku ini adalah mengenal pasti berapa peratuskah pelaksanaan kandungan asas kurikulum yang telah dilaksanakan. Justru cabaran awal kami ialah untuk melihat sama ada guru-guru kami telah menyampaikan kandungan asas kurikulum ini sebanyak 70% secara keseluruhannya. Dan bagaimana pula perancangan yang akan dibuat untuk memberikan PDP yang berkesan bagi meningkatkan pencapaian ataupun penguasaan murid-murid. Seterusnya, puan. Setelah dibuat tinjauan daripada semua guru mata pelajaran, maka tuan-tuan dan puan, inilah dapatan yang kami perolehi. Seperti yang kita lihat ini, dapatan peratus kandungan asas 2021. Dan di sini ada beberapa pelajaran, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, sains, matematik, pendidikan Islam, pendidikan moral. Dan kita kutip data ini daripada setiap kelas, ya. Contohnya tahun 1 bahasa Melayu 70%, bahasa Inggeris 82.50%, sains 80%. Dan puratanya di hujung itu bahasa Melayu 71.70%, bahasa Inggeris 79.65%, sains 80.3%, matematik 81.70%, pendidikan Islam 83.3% dan pendidikan moral 81%. Jadi kita lihat di sini, sila gerak terus tuan-puan. Jadi daripada yang kita lihat sebentar tadi, hampir ke semua mata pelajaran telah mencapai KAK sebanyak 70% ke atas. Tapi untuk perkongsian catch up plan ini, saya akan lebih mendalam kepada satu mata pelajaran sahaja, iaitu bahasa Inggeris, supaya kita akan dapat melihat secara lebih mendalam. Ya, jadi bagaimana kita boleh melihat murid-murid menguasai kandungan asas kurikulum ini, tentu saja daripada tahap penguasaan mereka. Ya. Dan di sini kita lihat kadar peratus untuk bahasa Inggeris untuk tahun 1 82.50 dan sehinggalah ke tahun 6 75.30%. Di sini kandungan asas kurikulum bahasa Inggeris telah mencapai 70% ke atas dari kadar peratusan pengajaran kandungan asas. Ini cuma satu kelas saja ataupun satu arah saja, iaitu tahun 5 yang masih lagi belum mencapai 69.20%. Tetapi insya-Allah sebab ini baru bulan September baru bermula, dan inilah yang akan kita lakukan sesuatu untuk catch up plan yang pertama tadi. Seterusnya. Seterusnya, puan. Okey. Bagaimana kita boleh melihat murid-murid dapat menguasai kandungan asas kurikulum ini? Tentu saja daripada tahap penguasaan mereka atau tahap pencapaian mereka yang boleh kita ukur melalui pentaksiran bilik darjah atau PBD.
justru PBD harus kami perkasakan. Kalau tuan-tuan dan puan-puan melihat data PBD bahasa Inggeris untuk tahap 1, TP1 ada 2 yang masih berada di TP1, TP2 ada 39, TP3 262, TP4 402, TP5 50 dan TP6 masih belum ada yang mencapainya. Untuk tahap 2 pula, TP1 sudah tiada ya, TP2 65 orang, TP3 356, TP4 191, TP5 72 dan TP6 masih lagi belum yang mencapainya. Dan seperti saya nyatakan tadi, memang tidak ramai daripada murid-murid kami yang berada di TP1 atau TP2 ini, tetapi berdasarkan maklumat awal tadi itu, sebab tu dia relevan dengan data yang kami kongsikan. Seterusnya puan. Jadi seterusnya, untuk catch up plan seterusnya ini ialah matlamat kita untuk sekolah SK Taman Bukit Dahlia ialah untuk mencapai kadar KAK ya, yang optimum menjelang Disember 2021. Kemudian matlamat seterusnya ialah melaksanakan intervensi bagi murid yang mencapai TP1 dan TP2, kemudian melaksanakan pengayaan bagi murid mencapai TP3 hingga TP6. Dan seperti saya nyatakan tadi, kita fokus kepada bahasa Inggeris. Perancangan untuk panitia bahasa Inggeris ialah menyediakan modul-modul tertentu dengan bahan pengayaan dan pemulihan, menjalankan fun and active PDPR, aktiviti PDPR yang interaktif dan menyeronokkan murid-murid ya. Dan seterusnya ialah one-to-one session, iaitu memberi bimbingan asas kepada murid yang memperolehi TP1 dan TP2. Kita akan bergerak seterusnya lebih mendalam. Terusnya, next lah. Okey, seperti yang saya nyatakan dan telah dikongsikan oleh Puan Kamariah sebelum ini, ialah strategi-strategi yang akan kita jalankan dalam pelaksanaan CUP ya, atau CUP ini ialah catch up plan itu ialah M2P, iaitu mampatan, pecutan dan pengayaan ya. Ialah pilihan strategi untuk memastikan murid menguasai kandungan asas kurikulum dalam tempoh yang ditetapkan dan secara tidak langsung pecutan kandungan kurikulum dapat dilaksanakan. Daripada mampatan itu ialah kita menyusun semula kandungan kurikulum untuk mempercepatkan pembelajaran murid-murid, dan murid-murid yang dah menguasai kandungan itu akan digantikan dengan pengetahuan-pengetahuan yang baru ya. Itu ialah mampatan. Kemudian pecutan itu ialah PDP dijalankan mengikut kebolehan dan keupayaan murid masing-masing. Mereka sudah mencapai KAK masing-masing dan mereka ada keupayaan sendiri dan boleh digerakkan atau boleh kita lebih memberikan pengayaan kepada murid-murid yang berupaya untuk belajar lebih tinggi keupayaan mereka. Kemudian pengayaan pula ialah memberikan peluang murid untuk mencabar pemikiran mereka dan minat serta motivasi mereka, serta melalui pembelajaran tambahan yang membantu murid untuk berfikiran lebih kritis, lebih kreatif ya. Dan di sini SK Taman Bukit Dahlia seperti saya nyatakan tadi adalah sekolah cemerlang kebat, dan memang murid-murid kami sudah dibiasakan dengan amalan-amalan di dalam kelas untuk diberikan ya soalan-soalan yang hot thinking skill ya ataupun kebat, insyaallah. Terusnya ialah SEM, Student Enriched Learning Framework, iaitu pembelajaran kendiri dengan menyediakan ruang kepada murid melaksanakan pembelajaran secara sendiri dan memaksimumkan potensi diri dan kemahiran mereka. Bahan-bahan ni kalau kita lihat nanti saya akan kongsikan juga ya, bahan tentang SEF ini boleh diakses melalui sumberku, insyaAllah ya. Seterusnya Puan. Seperti saya cakap tadi, pelaksanaan catch up plan untuk fasa 1 tadi untuk meningkatkan lagi TP murid itu, pertamanya lah penggunaan modul dan buku aktiviti yang khusus. Di bawah itu ialah kit pemugaran literasi dan numerasi yang diberikan kepada ataupun dikongsikan kepada murid-murid pemulihan ya, dan ini telah dikeluarkan oleh BPK ya. Seterusnya kandungan-kandungan bagi pengajaran yang lain itu guru-guru menyediakan modul dan buku-buku aktiviti khusus ya, untuk memperkayakan lagi kemahiran mereka lah untuk mencapai TP yang lebih tinggi. Next.
one-to-one session. Ya, ini lebih kepada sesi individu kepada murid yang masih lagi berada di TP1 dan TP2. Ya. Guru menjalankan sesi PDPR secara individu. Ya. Kalau sebelum ini untuk pengetahuan, seperti program pemulihan berjalan di sekolah-sekolah, murid-murid yang murid pemulihan ini akan digerakkan ke bilik pemulihan semasa pengajaran, ya, dilakukan oleh guru bahasa Melayu atau bahasa Inggeris dalam kelas mereka. Murid ini akan bergerakkan pemulihan. Semasa PDPR ini, murid-murid, ya, yang masih lagi tidak mencapai TP3 atau TP1, TP2, mereka akan dibantu oleh guru secara individu. Guru akan menghubungi murid ini dan menjalankan pengajaran PDPR itu secara one-to-one. Dan itu salah satu daripada usaha kami lah untuk membantu murid. Seterusnya. Dan seterusnya ialah pelaksanaan catch-up plan fasa 1.0 ini. Picit sikit Puan, dia ada keluar nanti sesuatu. Okey. Fun and active PDPR. Guru-guru menggunakan pelbagai kaedah dan alat pengajaran, ya, untuk membantu murid, ya, menghasilkan atau menyeronokkan dan melibatkan murid secara aktif. Ya. Guru-guru sekolah kami telah diminta, ya, saya sebenarnya untuk tugasan-tugasan antara guru ni, saya bagi tiga tugasan utama pertamanya untuk sebagai KPI mereka, iaitu menghasilkan video PDPR, menghasilkan kajian tindakan, dan satu lagi ialah menyediakan video flip classroom. Dan ramai daripada guru kami ini telah menyediakan fun video lesson mereka. Dan kalau puan lihat yang Cikgu Maimunah binti Muhammad ini adalah guru yang mendapat anugerah atau dinobatkan sebagai hero PDPR peringkat negeri Johor, ya, yang baru saja dia dinobatkan oleh pihak di Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Ya. Dan dalam pengajaran beliau banyak menerapkan banyak kaedah, ya, dan kemudian dengan aplikasi-aplikasi yang menarik minat murid, ya, sehingga murid-murid dapat bersama-sama dan boleh meningkatkan keberadaan murid-murid sehingga ke 95% dalam kelas-kelas tertentu yang beliau masuk. Dan begitu juga Cikgu Bawani telah menjalankan PDPR mereka melalui video-video ini dengan begitu baik, dengan bermacam-macam peralatan, dengan kaedah pengajaran yang saya percaya pun banyak sekolah yang melakukan begitu atau guru-guru melakukan begitu supaya murid-murid lebih berminat untuk bersama-sama dengan guru. Seterusnya. Baik, setelah kita mendapat dan pengajaran telah berlaku, setelah kita dah melihat catch up plan yang pertama tadi baru sehingga 70%, ya, ada 80% dan sebagainya, kita bergerak, ya, untuk catch up plan yang kedua. Dan untuk bahasa Inggeris, kita melakukan beberapa perkara yang sedikit berbeza, ya, daripada catch up plan yang pertama. Seterusnya, Puan. Okey, kadar peratus kandungan asas. Ini dapatan setelah bermulanya September dan kami mendapat data ini sehinggalah pertengahan November yang lalu. Ya. Jadi, kalau kita lihat di sini, pada asalnya tadi, kita lihat berlakunya peningkatan yang tinggi, ya, kadar peratus KK September November ini. Tahun 1 sudah pergi kepada 91.50, tahun 2 sudah 100% KK mereka capai, tahun 3 90.70 dan seterusnya, ya, sehinggalah tahun 6 93.40. Tahun 5 tadi kita lihat baru 64% tetapi sudah pergi kepada 89.20. Jadi untuk kandungan asas kurikulum bahasa Inggeris setelah dijalankan catch up plan daripada September bermulanya KPM Perkasaku sehinggalah pertengahan November, KAK bahasa Inggeris telah mencapai hampir 100% kadar peratus pengajaran kandungan asas, ya, untuk dapatan bulan November. Dan saya percaya saya akan memungut data sebenarnya pada hari ini 30 hari bulan untuk memastikan KAK dapat disampaikan kepada murid 100%, ya. Dan insya-Allah kita akan dapat data itu pada hari ini, insya-Allah. Seterusnya, Puan. Okey, data pentaksiran bilik darjah bahasa Inggeris dapatan November setelah kita jalankan catch up plan yang pertama. Data PBD bahasa Inggeris tahap 1 November, di bawah tu saya terus masukkan data pada bulan September yang lalu. Kita dapat lihat perbezaannya. Pada
bulan September, TP1 ada 2. Jadi untuk TP1 pada bulan November sudah semakin berkurang 1 orang. Untuk tahap September, TP2 ada 39, untuk November sudah berkurang kepada 19. Dan ini semua berubah tuan-tuan dan puan. TP3 daripada 262, TP3 untuk November sudah 188 dan kalau seterusnya sampai TP6, kalau sebelum ini kosong, tidak ada, tetapi sudah ada 12 orang ya yang mencapai TP6 ya pada bulan November atau pertengahan November. Jadi kita melihat di sini catch up plan yang kita jalankan secara 2 bulan itu berterusan itu, akhirnya murid-murid kita nampak perubahan dari segi pencapaian atau penguasaan mereka. Seterusnya puan. Ini untuk tahap 1. Seterusnya tahap 2. Untuk tahap 2, September kita lihat TP1 kosong, tapi bila November TP1 ada seorang pula. Ini macam tak betul ya. Tapi sebenarnya untuk pengetahuan, murid yang satu ini dikesan tidak pernah masuk ke dalam kelas sepanjang PDPR ya. Itu dia, kita lihat begitu. Dan saya rasa walaupun kita tahu tahap murid ini dia boleh membaca dan sebagainya, oleh mengesan bahasa Inggeris, agak dalam bahasa Inggeris, tapi sebab tidak dapat bersama-sama dengan guru, sepanjang PDPR ini tak dapat kesan itu kita beritahu tadi, kita dapat maklum dia bersama dengan orang tuanya atau datuknya berada di luar daripada stesiunnya. Jadi kita tak dapat nak mengesannya. Jadi guru meletak ke dia TP1. Tapi untuk TP2 ya, daripada 65 orang semakin berkurang kepada 49. TP3 356 dah berkurang kepada 271 dan kita lihat dia banyak bertambah di TP4, TP5 dan TP6. Daripada kosong sudah ada murid-murid yang telah mencapai TP7. Dan sekali lagi dengan adanya catch up plan pertama tadi, catch up plan 1 tadi, kita telah membantu murid untuk meningkatkan penguasaan mereka, tahap penguasaan mereka kepada TP-TP yang lebih baik lagi. Seterusnya pun. Okey, teruskan puan. Ini telah dikongsikan. Okey. Penilaian akhir tahap penguasaan murid, kalau kita ikutkan di sini, penilaian akhir TP murid sebelum cuti sekolah dilaksanakan pada Disember 2021. Untuk pengetahuan bagi sekolah kami, seperti saya katakan tadi, kita akan memuat data itu pada 30 November pada hari ini. Sebab kami merancang untuk menyerahkan keputusan PBD itu pada ibu bapa pada 5 Disember. Ya. Jadi kita merasa, kita yakin yang murid-murid kita insyaAllah ya, akan mencapai TP yang lebih baik. Ya. Dan kemudian guru mata pelajaran menilai tahap pencapaian akhir murid melalui pelaburan PPD. Dan dalam masa sekarang ini guru-guru sedang menguruskan PBD ya, ataupun memberikan tugasan-tugasan pentaksiran sumatif kepada murid-murid untuk pentaksiran seterusnya, PBD mereka seterusnya ya, untuk kita dapat keputusan atau TP murid yang lebih baik. Seterusnya puan. Pendekatan program pengayaan dan pemulihan bahasa Inggeris. Sekali lagi saya pergi kepada bahasa Inggeris seterusnya. Ini untuk catch up plan yang kita akan jalankan pada Januari hingga Februari 2022 ya. Bridging program ini akan bermula pada 2 Januari hinggalah 20 Februari dan seperti yang dikongsikan sebelum ini ada 3 program yang kita jalankan untuk grup-grup tertentu, kumpulan tertentu, iaitu program pemulihan, program pengukuhan dan program pengayaan ya. Murid yang belum mencapai TP3 dalam mata pelajaran akan diberikan program pemulihan. Juga murid yang belum menghabiskan keseluruhan KAK itu, macam saya beritahu tadi, murid yang ketinggalan, learning loss lah, tak dapat kesan di mana ya, itulah yang kita akan bantu mereka dalam program pemulihan itu. Dan untuk program pengukuhan dan pengayaan kepada murid TP3 sehinggalah TP6, aktiviti pengukuhan dan pengayaan yang bersesuaian akan diberikan kepada kemampuan atau kemahiran murid masing-masing daripada TP3 hinggalah ke TP6. Murid TP6 tentu sekali akan diberikan tugasan yang lebih bercabar ya, dan guru merancang aktiviti yang saya ulang tadi yang boleh membantu murid merangsang potensi diri mereka untuk menjadi murid yang lebih baik ya, dan melaksanakan aktiviti pengukuhan itu dengan sesuai dengan keupayaan guru dan sesuai dengan keupayaan murid itu sendiri dan keupayaan pihak sekolah. Seterusnya.
Dan pendekatan aktiviti ya seperti yang dikongsikan ataupun telah diberikan dicadangkan oleh pihak PPK ya, pertamanya ialah pembelajaran berasaskan projek. Banyak aktiviti-aktiviti ya, terutama sebab sekolah kami saya dah nyatakan tadi, kita kurang murid yang berada pada TP1 dan TP2. Jadi kita bergerak kepada murid-murid pada TP3 dan seterusnya, iaitu program pengukuhan tu lebih banyak dijalankan dengan program pengayaan. Jadi untuk pembelajaran berasaskan projek ini ya, banyak program-program yang sehingga untuk menghasilkan barangan akhir akan dikongsikan ya untuk beberapa mata pelajaran. Kemudian pendekatan bertema, di mana beberapa mata pelajaran itu dikenal pasti boleh digabungkan ya berdasarkan tema dan subtema. Dan satu perkara yang boleh saya kongsikan di sini, baru-baru ini sekolah kami juga telah dijadikan sekolah rintis untuk program pendekatan bertema oleh pihak BPK ya, jadi kami perlulah menjalankan program ini ya bermula pada tahun hadapan ya, bermula pada bulan Mac lah ya, bila sekolah baru masuk. Kemudian pendekatan modular iaitu mengenal pasti SK dan SP yang boleh digabungkan dalam satu mata pelajaran, pembelajaran terbeza. Ini saya ulang saja sekali ya sebab dah dibincangkan. Simulasi amali virtual lab ya, eksperimen secara maya, dan kemudian yang saya lebih tekankan kepada murid-murid kami sebab mereka dah terbiasa dengan ini, iaitu kemahiran PAK 21 tu yang mereka biasa buat ya, dan kemahiran keempat itu sendiri. Seperti gallery walk, mereka keluar daripada kelas ya, berjalan ke kawasan sekolah persekitaran. Sekolah kami ada satu taman ataupun dahlia agrofield ya, di mana kami membuat tanaman timun Jepun, kobis, tembikai, dan murid-murid boleh turun ya untuk mendapat atau menambahkan kemahiran mereka ya dalam aktiviti gallery walk dan sebagainya. Kemudian program seperti chain link, perbincangan subangsaran, flip classroom itu sendiri yang ditekankan dalam pembelajaran kebat, presentasi yang mereka akan bersama-sama dan kolaboratif thinking antara rakan-rakan mereka akan kita jalankan kepada murid-murid yang sudah capai kepada TP5 dan TP6. Seterusnya Puan. Ini pendekatan aktif pemulihan murid TP1 dan TP2. Seperti saya nyatakan tadi, kita masih lagi menjalankan program yang sama sebab saya percaya program TP1, program catch up plan 1 itu pasti juga boleh diteruskan untuk catch up plan 2 ya. Contohnya direct method, pengajaran secara individu dijalankan dengan konsep guru mengajar terus itu kepada murid-murid yang ada TP1 dan TP2 tetap kita jalankan, tapi kita pun seperti saya nyatakan tidak begitu ramai murid kita yang berada di TP1 TP2. Kemudian pendekatan penterjemahan bahasa Inggeris ke bahasa Melayu juga boleh diserapkan untuk bantu murid yang belum menguasai ataupun belum menghubung kait bahasa ibundanya dalam mempelajari bahasa kedua ya. Ini saya lebih tekankan kepada mata pelajaran bahasa Inggeris seperti saya katakan tadi. Dan guru menyediakan pembimbing rakan sebaya ya, bukan rakan saya di situ ya, rakan sebaya untuk membantu ya. Di sekolah kami kita ada seperti saya katakan grup SLB, Student Leaders Board ya. Mereka ini sudah digerakkan menjadi seperti seorang pemimpin. Mereka bercakap, mereka buat meeting sendiri ya. Mereka datang ke syarikat-syarikat besar untuk dapat sumbangan, mereka sendiri yang bercakap dengan pengarah-pengarah syarikat ya. Guru cuma tengok saja. Jadi kami sudah sampai ke peringkat itu dan murid-murid di SK Taman Dahlia itu dibimbing ya untuk mengeluarkan potensi diri mereka agar menjadi lebih baik ya. Seterusnya. Pendekatan aktiviti pengukuhan murid TP3 dan TP4 seperti saya tekan tadi, kita jalankan dengan pendekatan bertema, pendekatan berdasarkan tugas bahasa, pendekatan kolaboratif ya. Murid-murid diberi tugasan mengikut tema-tema tertentu dan mengaitkan dengan kehidupan mereka ya. Sebab bila mereka mengaitkan tu, itulah timbulnya satu pemikiran yang kritis dalam diri mereka. Murid belajar cara untuk menyelesaikan tugasan secara individu, secara berpasangan atau berkumpulan. Dan aktiviti bertemakan kehidupan harian mereka juga dipersembahkan dalam sesi PDPC ya. Sama ada secara lakonan ya, secara simulasi ya, dan ini semuanya untuk program-program pengukuhan. Dan kemudian kita akan perbanyakkan aktiviti ya, aktiviti yang banyak, tanpa banyak bercakap lah benda itu ya. Banyak kepada ini untuk mereka lebih menggerakkan minda mereka, menggerakkan fizikal mereka ya.
ke arah aktiviti-aktiviti yang begitu. Kemudian pembelajaran interaktif, ya. Saya percaya di murid-murid ini sudah boleh belajar secara kendiri. Kita ada banyak computer lab, ada 2 computer lab di sini dan kami juga sekolah Microsoft School. Jadi murid-murid boleh berada di bilik-bilik ini untuk akses kendiri mereka, ya. Tuan-tuan dan puan, kita boleh bercakap ni sebenarnya saya bercerita tentang sekolah saya sebab itu ada perbezaan antara sekolah Puan Kamariah berbeza dengan sekolah saya. Mungkin ada sekolah lain berada di kawasan kampung dan sebagainya. Cara kita menguruskan catch up plan ini berbeza, ya. Saya bercerita tentang catch up plan di SK Taman Bukit Dahlia. Seterusnya, Puan. Dan akhirnya pendekatan aktiviti pengayaan, ya, murid TP5 dan TP6 masih lagi menggunakan pendekatan bertema, pendekatan berdasarkan tugas bahasa dan pembelajaran berasaskan projek. Ini yang paling digalakkanlah, itu pembelajaran berasaskan projek, ya. Murid mengaplikasikan kemahiran bahasa mereka yang telah mereka kuasai dan diberi pendedahan awal kepada tajuk-tajuk dan kemahiran bahasa bagi sesi persekolahan yang akan datang, ya, sebab murid-murid ini sudah berada di hadapan, ya. Jadi kita berikan mereka tugas tambahan untuk mereka lebih bersedia dengan sesi sekolah pada masa akan datang bila mereka meningkat kepada tahun-tahun pembelajaran yang akan datang. Murid yang cemerlang dilantik sebagai guru muda, ya, untuk membantu rakan yang lebih lemah, ya. Dan ini pun kita lakukan, rakan-rakan yang saya kata rakan sebaya mereka. Dan pembelajaran interaktif lebih berpusatkan murid, ya, dan lebih kepada kemahiran dalam aktiviti kebat itu. Seterusnya, Puan. Penggunaan pelbagai sumber, ya. Saya lebih fokuskan kepada sumber-sumber yang dikongsikan oleh BPK, iaitu repositori sumberku, ya. Dan di sini sebenarnya memang banyak bahan-bahan yang boleh kita upload, yang murid-murid boleh lihat. Ibu bapa, saya kongsikan perkara ini kepada ibu bapa, ya, seperti ibu bapa sendiri yang akan mainkan peranan bersama-sama dengan guru, ya. Dan murid sendiri boleh buka, ya, repositori sumberku ini untuk mencari bahan-bahan, sebab dalam tu ada bahan yang murid, ada bahan pada guru, ada bahan pada ibu bapa. Dan kemudian di Pelantar Dilima ni memang kita dah biasa gunakan, ya, site Google kita ni dah kita biasa gunakan. Kita nak lebih sekarang ni kepada bahan yang disediakan oleh BPK itu sendiri, ya, yang berkualiti, dan kita percaya akan sangat-sangat membantu murid untuk meningkatkan tahap penguasaan mereka. Seterusnya, Puan. Dalam repositori sumberku itu sendiri, ya, kita dapat lihat bahan-bahan sokongan PDP, ya. Kita ada kat situ kit pemugaran literasi dan numerasi, ada SAFE itu sendiri yang saya sebutkan tadi. Dalam SAFE itu sendiri ada banyak video-video, ya, yang dikongsikan untuk dan bahan-bahan tertentu untuk semua mata pelajaran, ya. Jadi kalau kita kongsikan dengan murid-murid, akan lebih mudah untuk mereka akses kendiri kemahiran mereka itu dengan lebih tinggi sendiri. Okey, seterusnya, Puan. Dan bahan seterusnya ialah PBD seperti yang dikongsikan tadi, ya. Terbalik. Okey, ya, PBD, kemudian ada portal U-Pustaka, ya, dan pendekatan PDP, ya, yang boleh kita dapatkan bahan-bahan daripada tempat ini. Kalau contohnya portal U-Pustaka itu, kita klik saja, kita akan boleh memilih, boleh mendapatkan berapa banyak bahan-bahan daripada seolah-olah satu gedung ilmu, ya, pustaka, perpustakaan ada di situ. So, ya, Tuan. Dan seterusnya, sebagai saya nyatakan awal tadi, ialah usaha-usaha daripada BPK itu, KPM ini adalah untuk pemugaran literasi dan numerasi, iaitu membantu murid-murid yang masih belum menguasai asas literasi dan numerasi, dan telah dibuat penataran kepada satu Malaysia, dan akhirnya pihak BPK telah pun mengeluarkan ataupun berkongsi modul-modul asas literasi, ya, dan saya percaya telah pun diedarkan ke sekolah-sekolah, dan ini digunakan oleh guru pemulihan, diserahkan kepada murid-murid, ya, dan di rumah ibu bapa membantu anak-anak, ya, untuk membantu mereka melancarkan, memahirkan diri mereka dengan asas literasi dan numerasi. Dalam masa yang sama, saya minta guru pemulihan saya untuk membantu murid secara one-to-one, ya, secara individu kepada murid-murid yang masih bermasalah, ya. Jadi kita gunakan
saya kongsi kat sana. Puan boleh terus next. Ya. Ini data seterusnya ini ialah data literasi dan numerasi untuk sekolah saya. Next Puan. Okey. Ini data murid literasi dan numerasi SK Taman Bukit Dahlia tahun 2 literasi 17 orang, numerasi 10 orang. Dan kita rasa memang ya ada agak bermasalah untuk murid tahun 2 ya tahun 2020 yang banyak ketinggalan bersekolah, dan sebab PKP ini mereka datang ke sekolah hanya beberapa bulan saja, dan ini yang merupakan kita kena usahakan ya, untuk murid-murid ini dapat membantu murid-murid ini untuk menguasai ya literasi dan numerasi. Dan kita telah pun ya mengedarkan, Puan seterusnya Tuan. Next. Nah, kita pun telah mengambil inisiatif untuk membantu murid-murid ini secara individu melalui guru pemulihan. Seterusnya. Dan kita pun telah mengedarkan setelah membuat libat urus bersama ibu bapa, di mana anak-anak mereka terpilih lah, ataupun mereka anak-anak mereka ni belum lagi menguasai literasi dan numerasi, kemudian barulah kita serahkan modul literasi dan numerasi ini. Dan satu data untuk dapatan yang terkini belum kita pungut lagi. Ini akan kita pungut pada bulan Disember ini, dan disitulah untuk murid-murid literasi dan numerasi ini akan kita lakukan catch up plan yang kedua ya. Dan saya percaya catch up plan itu lebih kurang bersamaan ataupun sama dengan aktiviti one to one itu, membantu murid-murid secara lebih mendalam. Dan sekarang murid-murid sudah pun berada di sekolah, belajar secara bersemuka, dan pembelajaran itu akan dapat diberikan dengan lebih baiklah berbanding sebelum ini hanya menjalankan secara Google Meet dan sebagainya. Setuju Puan? Okey, jadi saya rasa itu yang dapat saya kongsikan dari SK Taman Bukit Dahlia berkaitan dengan program catch up plan untuk 2.0 yang akan kita lakukan sepanjang bulan Januari dan Februari 2022. Itu saya mengucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih Encik Muhammad Senin bin Kasim, Guru Besar dari SK Taman Bukit Dahlia, Pasir Gudang, Johor. Saya kan macam dengar ucapan ataupun taklimat daripada pengarah saya lah. Tuan Haji Azman. Suara tu mirip, sangat mirip. Baik Tuan, we lead others follow. Ya. Itu slogannya, menarik. Okay, saya petik beberapa perancangan yang telah dikongsikan oleh Encik Muhammad Senin tadi, satu perkongsian yang sangat menarik, dan saya harap dapat memberi idea lah kepada rakan-rakan lain yang bersama-sama dengan kita dalam taklimat ini. Antaranya Tuan membuat analisis pelibatan murid dalam PDPR, seterusnya telah mengenal pasti apakah cabaran dalam pelaksanaan KAP 1, kemudian membuat strategi untuk pelaksanaan KAP menggunakan M2P, menggunakan Bansef. Saya sukalah sebab Tuan berkali-kali mengatakan Tuan merujuk menggunakan bahan dalam sumberku kan. Terima kasih Tuan, terima kasih sangat-sangat. Begitu juga dengan Puan Kamariah tadi, kerap sebut menggunakan bahan dari sumberku. Okay, kemudian ada juga Tuan pastikan semua kurikulum asas, kandungan asas kurikulum telah pun dilaksanakan, kemudian telah pun membuat analisis PBD, melaksanakan program pemulihan, program pengukuhan, program pengayaan, dan seterusnya melaksanakan juga merancang dan melaksanakan program pemugaran literasi dan numerasi. Terima kasih banyak-banyak Encik Muhammad Senin, tahniah sekali lagi kedua-dua pengetua dan guru besar ini, tahniah atas perkongsian yang menarik yang membuka mata kita semua untuk membuat perancangan pelaksanaan atau persediaan KAP 2 nanti. Okey, saya tengok ada beberapa persoalan dan ada persoalan yang telah pun dijawab. Okey, tak apa. Mungkin dengan rumusan saya nanti kita akan dapatlah beberapa jawapan daripada soalan-soalan ini ya. Baik,
Saya akan rumusan kepada sesi taklimat pengoperasian pemerkasaan pelaksanaan kurikulum ini KPM Perkasaku, dan seperti telah saya katakan tadi, matlamat taklimat kita siri 3 ini ialah berfokus untuk bagaimana kita nak merancang untuk bersedia untuk KAP 2 ataupun KAP Fasa 2. Okay, next slide. Baik, terlebih dahulu saya nak menarik kembali kepada matlamat catch-up plan. Catch-up plan ini matlamatnya ialah kita nak bantu murid. Ya, sebab kita dalam pandemik dan kita ada banyak isu PDP, murid tak boleh menguasai pelajaran dan sebagainya. Jadi matlamat kita ialah nak bantu murid untuk memperkasakan kemahiran asas literasi dan numerasi, seterusnya meningkatkan penguasaan murid dalam mata pelajaran. Jadi objektifnya meningkatkan penguasaan kandungan asas kurikulum, merapatkan jurang pembelajaran, kita menyediakan bahan sokongan kurikulum, kita nak pastikan murid bersedia mengikuti tahun persekolahan 2022. Okay, oh suara saya slow sangat ke? Okay, next slide darling. Okay, jadi sepanjang taklimat hari ini ada 2 perkara ya. Pertama, keperluan untuk mengadakan penataran. Oh, slow sangat ni kejap Penataran siapa tak? Sekarang jelas ke? Tidak jelas? Okey. Boleh kan? Ya. Baik. Jadi ada 2 perkara daripada taklimat sepanjang hari ini. Yang pertama ialah keperluan untuk mengadakan penataran catch-up plan 2 berdasar kepada pegawai JPN, PPD, pengetua dan guru besar yang berasaskan kepada apa yang kita taklimatkan pada hari ini. Jadi perlu ditekankan. Tahniah, lepas ni kita buat perkongsian dengan PG. Oh, tolong mutekan tu. Okey. Jadi perlulah saya ingatkan kembali tarikh pelaksanaan KAP Fasa 2 ini ialah 2 ataupun 3 Januari ikut kepada set sekolah kan, hingga 23 ataupun 24 Februari 2022. Dan kemudian perancangan ini melibatkan semua murid sekolah rendah juga murid sekolah menengah kecuali murid tingkatan 5 kerana mereka bersedia untuk SPM, murid prasekolah dan juga murid kelas peralihan meneruskan sesi persekolahan seperti biasa. Jadi yang keduanya perlu ada perancangan program kunjung bantu bagi membimbing pengetua guru besar membuat perancangan KAP. Okey, baik, next slide. Okey, di sini saya nak terangkan apakah pula peranan JPN selepas taklimat ini. Okey, yang pertamanya pihak JPN kami minta bersama-sama melaksanakan penataran KAP Fasa 2 ini kepada pegawai JPN, pegawai PPD dan juga pengetua guru besar berasaskan taklimat ataupun input yang dapat pada hari ini. Ya. Kemudian JPN juga perlulah mempunyai data pelaksanaan KAP Fasa 1 ini ataupun semua maklumat tentang perancangan KAP inilah, dan JPN perlulah bersedia menyediakan laporan pelaksanaan KAP Fasa 1 ini negeri masing-masing dan menyerahkan kepada bahagian pembangunan kurikulum. Tarikh serahan itu adalah pada minggu pertama Januari 2022. Kemudian kami mohon juga JPN membuat perancangan kunjung bantu dengan melibatkan PPD supaya kita boleh membimbing pengetua guru besar membuat perancangan KAP Fasa 2. Kemudian sediakan dan serahkan juga laporan pelaksanaan KAP Fasa 2 negeri masing-masing kepada BPK dan tarikh serahan laporan itu adalah pada minggu pertama Mac 2022. Jadi BPK akan mengeluarkan surat permohonan laporan ini kepada tuan-puan di JPN dalam masa terdekat ini. Okay, next slide.
Okey, apa pula peranan pihak PPD yang bersama-sama dengan kita hari ini uh, laksanakan penataran kepada rakan-rakan kita yang lain di PPD itu, kemudian juga kepada pengetua guru besar. Kemudian kami mohon pihak PPD membantu pengetua guru besar membuat perancangan KAP Fasa 2 dengan menggunakan strategi dan juga pendekatan yang dicadangkan ataupun yang bersesuaian sebagaimana yang telah kita dapat input daripada Tuan Pengetua dan Guru Besar, daripada Dr. Nurzihan dan juga rakan-rakan mata pelajaran tadilah. Okey. Kemudian galakkan pengetua guru besar, guru-guru sekolah menggunakan bahan sumberku untuk mendapatkan maklumat-maklumat yang berkaitan dengan KPM Perkasaku dan juga bahan-bahan yang boleh digunakan untuk membantu guru-guru meningkatkan tahap penguasaan murid. Okey. Baik, next slide. Okey, apakah peranan pengetua guru besar pula? Okay, pengetua guru besar kita minta terangkan, jelaskan kepada guru di sekolah tentang KPM Perkasaku, tentang perancangan KAP 2. Okay, terangkan bagaimana nak pelaksanaan KAP 2, kemudian bagaimana nak melaksanakan strategi dan juga pendekatan yang dicadangkan atau yang bersesuaian. Kemudian galakkan guru sekolah menggunakan bahan sumberku. Seterusnya, next slide. Okey, apakah peranan guru pula? Okey, kami mohon pihak guru, rakan-rakan guru yang dikasihi sekalian faham apakah perancangan KAP Fasa 2. KAP Fasa 2 ini melibatkan semua mata pelajaran, semua tahun dan tingkatan sebagaimana saya terangkan tadi. Okey, dan tentukan kategori murid berdasarkan penilaian sepanjang sesi pembelajaran lah, supaya nanti kita nak sediakan mereka untuk meneruskan PDP atau PDPR pada 2 atau 3 Januari hingga 23 ataupun hingga atau 24 Februari 2022. Jadi kemudian rancang strategi untuk meningkatkan tahap penguasaan murid. Dan seperti yang telah kita jelaskan tadi, ada dua laluan strategi ini, sama ada intervensi ataupun pengukuhan dan pengayaan dengan menggunakan pendekatan yang bersesuaian dengan murid. Okay. Dan kemudian guru-guru juga kami mohonlah rujuklah bahan-bahan yang ada dalam sumberku kerana kita telah menyediakan banyak bahan yang boleh membantu guru untuk membantu murid untuk menguasai tahap pembelajaran. Okay. Baik, next slide. Okey, dari pagi tadi kita dengar tentang sumberku. Jadi sekarang ni saya nak tunjukkan sedikitlah tentang sumberku ni ya. Baik, sumberku tadi kita dah katakan dia mengandungi banyak bahan tentang KPM Perkasaku. Okey, ini adalah link sumberku. Ini link sumberku ataupun boleh juga Aliza, boleh tak saya nak share screen? Aliza? Tak boleh ni. Aliza? Okey, kejap Kejap okey, sekejap. Okey. Jadi tadi saya dah bagikan link sumberku ataupun boleh juga tuan-tuan puan-puan pergi aja dekat Google. Okey, pergi dekat Google ataupun boleh type lah repository sumberku, nanti akan pergilah dekat repository sumberku dan okey, nanti jumpalah ini main page ataupun halaman utama sumberku. Okey, ada halaman utama, carian bahan, soalan lazim. Okey, saya nak tunjukkan sedikit. Tadi sepanjang hari ini tuan-tuan dan puan-puan bertanya bagaimana boleh tak dapatkan bahan-bahan sepanjang sesi taklimat ini kan? Okey, saya nak kongsi selepas ini semua bahan-bahan, okey, sebenarnya bahan-bahan dari taklimat siri 1, siri 2, seterusnya siri 3 juga nanti. Okey, puan pergi dekat pelan komunikasi KPM Perkasaku. Okey, klik jap. Klik situ, klik kat sini.
Okey, ada surat makluman KPM Perkasaku, ada taklimat pengoperasian KPM Perkasaku siri 1, siri 2 dan esok kita akan masukkan juga taklimat pengoperasian KPM Perkasaku siri 3 lah esok. Sebab hari ini masih ada lagi sedikit pembetulan. Kami akan kumpulkan semula, kami akan serahkan kepada admin sumberku untuk masukkan. Jadi insya-Allah pagi besok semua rakan-rakan yang menghadiri taklimat ini dapat lihatlah. Okey, inilah dia bahan yang ada dalam siri 1. Okey, jadi semua sekolah yang kata tak dapat tahu, tak dengar, tak tahu, kat sinilah nak rujuk balik. Dari siri 1 yang kita kata siri 1 itu penerangan umum tentang KPM Perkasaku. Okey. Inilah bahan dia, klik dekat sini nanti tuan dapatlah. Okey, kemudian saya nak pergi ke page utama. Kita ada juga sediakan bahan sokongan PDP. Okey. Ini bahan sokongan PDP. Kita sediakan kit pemugaran literasi numerasi. Semua bahan tentang pemugaran literasi numerasi ada disediakan di sini. Nak download, nak cetak sebagainya. Kemudian ada juga slot webinar untuk tayangan sekiranya nak tahu lebih lanjut ataupun tak jelas ataupun tertinggal dan sebagainya. Webinar pemugaran literasi dan numerasi, kemudian bahan-bahan dan seterusnya lah. Okay, kemudian ada juga tadi ada disebutkan bahan SEF kan. Bahan SEF ini adalah bahan yang dibangunkan oleh bahagian pembangunan kurikulum, pegawai-pegawai mata pelajaran dengan bantuan guru-guru juga sebenarnya. Okay, kami dapat bantuan daripada guru-guru, sama ada bantuan dari segi bahan, bantuan dari segi kerjasama dan sebagainya. Ada banyak sangat bahan-bahan yang cikgu-cikgu boleh gunakan, tapi bahan itu perlu dikenal pastikan kesesuaian untuk murid lah. Okay, ini antara bahannya lah, ada banyak sebenarnya. Kemudian ada juga kami sediakan strategi M2P, contoh pelaksanaan M2P, garis panduan nak menggunakan strategi M2P ni, mampatan penciptaan dan pengayaan ini. Kemudian ini contoh, ini garis panduan video nak menerangkan tentang strategi M2P, kemudian contoh mengikut mata pelajaran pun telah pun disediakan ya tuan-tuan dan puan-puan. Sekejap ni macam mana pula nak pergi sini ni. Okey. Baik, lepas tu satu lagi kita banyak terima pertanyaan, kekeliruan, ketidakjelasan tentang PBD. Kan? Okey, ada satu ikon PBD. Di sini dikumpulkan bermacam maklumat tentang pentaksiran bilik darjah. Ada buku panduan. Jangan guna lagi buku panduan lama. Tak payah guna. Ini buku panduan pentaksiran bilik darjah edisi kedua. Kemudian klik gambar untuk salinan buku panduan pelaksanaan bilik darjah edisi kedua. Kemudian panduan PBD secara dalam talian. Okey. Kemudian ada pula webinar kan, penerangan PBD KPM 2021. Webinar ini menerangkan dengan jelas dengan bantuan pegawai-pegawai subjek juga, ada perkongsian daripada pegawai subjek juga untuk menerangkan tentang PBD. Jadi sekiranya ada kekeliruan, ketidakjelasan, saya mohon rujuklah apa yang telah kami sediakan dalam sumberku ini. Ada banyaklah infografik dan sebagainya. Kemudian ada juga pendekatan PDP. Pendekatan PDP yang kami katakan kami cadangkan 5 pendekatan PDP iaitu modular, tematik, pembelajaran berasaskan projek, simulasi amali, PDP terbeza dan sebagainya. Setiap satu ni dia ada bahan-bahan dia lah. Jadi bolehlah rujuk dan bolehlah gunakan. Sila war-warkan kepada rakan-rakan yang lain untuk gunakan bahan-bahan yang ada di dalam KPM dalam sumberku ini. Baik. Baik, saya rasa setakat itu sahaja yang sesi taklimat pengoperasian KPM Perkasaku pada hari ini. Saya harap sesi taklimat yang diadakan oleh bahagian pembangunan kurikulum ini
akan dimanfaatkan oleh semua rakan dari JPM, dari PPD, pengetua guru besar yang hadir dan semua rakan-rakan guru. Bersama-samalah dengan kita rancang KAP 2 dan seterusnya kita laksanakan di sekolah untuk membantu meningkatkan tahap penguasaan murid. Jadi saya sebelum itu saya ucapkan terima kasih kepada semua pembentang yang bersama-sama dengan kita pada hari ini, Dr. Nurzihan binti Hussein dengan rakan-rakan mata pelajaran, kemudian Puan Hajah Nur Azah binti Ibrahim, kemudian dua orang pengetua dari SMK Seri Indah iaitu Puan Kamariah Cik Ngah, guru besar dari SK Taman Bukit Dahlia iaitu Encik Muhammad Senin bin Kasim dan juga semua rakan-rakan yang membantu dalam pelaksanaan taklimat hari ini iaitu Nur Aliza, Hasmira, Faiza, Ati. Okey, ada lagi nama Fadia. Ustaz Mio yang tak sihat tu pun bersama-sama dengan kita. Fadia pun tak sihat pun bersama-sama dengan kita. Jadi sama-samalah kita doakan Ustaz Mio dan juga Fadia supaya dikurniakan kesembuhan dengan segera. Dan esok tuan-tuan puan-puan boleh rujuklah bahan taklimat pada hari ini kecuali rakaman. Kecuali rakaman sesi pada hari ini itu ambil masa sedikitlah. Okey, tetapi bahan pembentangan tuan-tuan puan-puan boleh dapatkan daripada link yang saya nyatakan tadi. Okey, sekian, terima kasih, jumpa lagi insya-Allah. Kata suara dia macam pengarah.